Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, bertemu lagi kita. Hari ni seperti yang dijanjikan, saya akan share kepada tuan-tuan dan puan-puan ilmu tentang bateri. Saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan ke office saya, office nombor 1. Dekat sini saya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 office dan satu office dekat rumah lah. 5 lah semua office, jadi saya akan bawa ke office yang selalu lah, office yang 2 tingkat tu. Saya akan share kepada tuan-tuan dan puan macam mana fungsi bateri solar, jenis-jenis bateri, ketahanan dia dan macam-macam lagi. Sebelum tu saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan, ni bateri dia. Ni bateri lithium nama dia, Life PO4 lithium. Tengok ni video ni. Ni Life PO4 lithium battery. Ni lithium battery. Saya dah akan tunjuk satu lagi bateri. Bateri banyak banyak jenis. Ada flooded battery, ada AGM, ada lithium. Lithium pula ada terbahagi, ada Life PO4, ada iron. Ada macam-macam bateri. Tapi saya nak cerita 2 bateri aja. Sebab apa? Sebab 2 bateri inilah yang biasa digunakan oleh rakyat Malaysia. Saya akan cerita tentang Life PO lithium battery yang saya pakai sekarang, dan satu lagi AGM battery. Sebelum saya tunjukkan AGM battery, saya tengok dekat page Facebook saya, ramai orang-orang yang ilmu tak tinggi, tak adalah pencapaian macam saya pun, kan? Tapi nak cerita sembang lebat lah tentang apa? Tentang wiring ni. Okey, Mesri yang kalau tuan-tuan tengok dekat sini, saya lubangkan dia punya casing tu. So apa saya lubangkan? Ada orang kata kalau lubangkan masuklah tikus. Tak adanya tikus nak masuk dalam ni. Kalau tak lubangkan macam ni pun, dekat hujung. Biasa bila kita pasang casing, mesti ada hujung kan, dengan pangkal. Hujung dengan pangkal tu pada lubang atas tu. Tak pernah tikus masuk. Tak pernah semut masuk sebab panas. Tikus dengan semut ni tak suka tempat panas-panas. Jadi ada yang tanya, kalau setakat lampu pun nak lubangkan, lampu bukanlah panas mana. Akal tu kalau tak cerdik jangan cerita Panas wire ni bukan pada load saja, bukan pada barang elektrik kita guna saja, tapi pada cuaca juga. Kalau cuaca dekat luar panas, dekat dalam bumbung tu akan panas juga. Bila cuaca panas tu akan meresap dan masuk dalam casing ni. Jadi bila dalam casing ni panas, kabel tu pun bersiko cepat keras. Dia punya insulation dapat tu insulation tu. Penebat tu insulation tu cepat keras. Bila keras, lama-lama dia crack, dia pecah jadi tak pintas. Jadi sebab tu kita lubangkan. Bila kita lubangkan ni, bukan disebabkan oleh kabel panas saja, tapi cuaca dekat luar tu pun panas juga. Cuaca dekat luar tu pun boleh mengakibatkan penebat kabel ni, penebat ni bila rosak, penebat ni rosak, tu yang jadi tak pintas. Jadi kepada yang tak cerdik mana tu, jangan sembang lebih. Tengok aja orang buat, tak tahu belajar. Kalau nak sembang boleh, pastikan anda tu sama level lah, ataupun anda pun buat bisnes macam kita. Okey, saya nak tunjukkan satu lagi bateri. Nama bateri tu AGM. Okey, jom keluar yang. Okey, ni nama dia AGM bateri. Saya belum. Ada yang tanya kenapa letak mesin basuh dekat depan ni. Okey. Dapur tu plan saya dekat belakang tu saya nak renovate. Tapi sekarang PKP tak boleh nak buat kerja. Jadi sementara ni letak sini dulu. Belum ada masa saya nak dekor. Nanti saya dah ada masa dekor, semuanya akan kita buat kemas-kemas. Sekarang ni COVID kan, PKP, belum ada masa nak dekor macam-macam. Jadi biar dulu. Jadi tu saya jawab soalan orang. Soalan netizen, kenapa letak mesin basuh kat depan. Sebab dapur tu saya nak kosongkan dulu, nak renovate insya-Allah. Okey, ini bateri AGM. Nampak ni AGM. Ni bateri AGM nama dia, liquid. Jadi ini adalah 2 bateri yang popular dipakai kat Malaysia. Saya akan ceritakan tentang 2 bateri ni dekat office saya. Jom. Okey, sebelum kita pergi ke office yang saya nak cerita pasal bateri solar ni, ramai tanya saya nak tengok office saya kan. Okey, jomlah kita buat round-round. Saya ni ada banyak bisnes tuan-tuan. Alhamdulillah.
setakat solar, elektrik, wiring ni hobi je. Solar, wiring tu hobi je. Jadi saya akan bawa lah ke saya punya ni lah, saya punya office. Okey. Okey, ni office saya untuk solar. Kalau projek solar, ada kereta pula. Okey. Kalau projek solar, ni office dia. Ni office untuk projek untuk solar, kita akan buat kerja kat sini lah. Itu kereta tu Amy pakai. Saya bagi Amy pakai. Amy dia memang kalau solar punya job dia akan handle lah Amy. Ini untuk apa? Untuk mata. Saya kan siapa yang follow saya lama tahu saya punya kerja sebenarnya saya ada klinik mata. Ada pusat rawatan sendiri atau saya panggil pusat rawatan tu klinik. Kira patient ni ada masalah saraf mata, glaukoma, cataract, lazy eye, stroke mata, apa lagi banyaklah masalah mata ni. Bila pergi doktor pakar tak boleh baik, doktor pakar cakap tak ada ubat, tak boleh sembuh, dah datang klinik saya insya-Allah. Ramai dah yang buta nampak balik, yang rabun dah celik balik, yang glaukoma dah sembuh, yang lazy eye, cataract, yang stroke mata dah sembuh. Alhamdulillah, ramai dah sembuh dengan izin Allah. Jadi ini pusat rawatan saya. Tu Mercedes tu dah lama tak jalan tu, dah parking je. Tak tahu lah bateri dia okey tak okey lagi tu. Tak tahu nak pergi mana PKP. Saya suka bawa Ford. Ford dia besar kan. Banyak barang letak, saya suka bawa Ford. Jadi Mercedes ni parking je kat sini. Answer tu pun parking je kat situ. Ni PKP budak-budak cuti. Okey, ni dua. Satu lah solar punya office. Kalau job solar buat kat situ. Yang ni pusat rawatan mata saya. Ni pekerjaan saya. Inilah saya punya pekerjaan, job saya. Hobi saya yang sekat elektrik, solar tu hobi je. Jadi dah lama tak buka. Tak boleh ambil passion. Saya tak berani nak ambil passion. Sekali saya buka klinik memang ramai. Kalau daripada pagi tu sampai ke malam passion. Okey, kita pergi dekat kedai saya pula. Okey, turun blok, borak sekejap dengan abang polis tu. Bagus abang polis tu jaga kat sini. Okey, ini saya punya office lah yang sebenar dia. Yang sebenar dia ni. Tu, nampak tu. Mahbayu Engineering. Okey, nampak tu? Tu Mahbayu Engineering. Ni office kita yang sebenar. Tapi saya malas nak buat office kat sini dulu. Sebab apa tahu? Jauh dari rumah saya. Saya suka buat kerja dekat area rumah saya. Naik basikal pun boleh pergi office kan buat kerja. Jadi yang ini sementara ni kita biar dulu. Kita fikirkan apa hala tuju kedai ni. Jadi saya bayar je lah. Bayar je sebulan, setiap bulan bayar sewa. Tapi tak tahulah nak buat apa dengan office ni. Jadi setakat ni standby je dulu. Standby je. Mana tahu besok, mana tahu rezeki kalau boleh buka kedai kan, buka kedai elektrik ke, kedai solar ke, mungkin saya akan buat kat sini lah. Tapi buat masa ni kedai tu saya standby je dulu. Belum ada plan apa-apa lagi untuk kedai tu. Sebab saya ikutkan plan kita itu buat office. Tapi leceh sebab saya biasa buat kerja malam. Siang saya dekat site project. Malam baru tim admin semua akan buat kerja dekat office. Jadi saya banyak buat kerja malam. Dekat sini bila malam sunyi. Pukul 8 je dah gelap dah. Jadi risiko bahaya tu tinggi. Saya lebih senang buat office dekat rumah. Jadi saya rasa lebih selamat dan lebih selesa dan lebih dekat dari rumah saya. Okey, jom kita tengok satu lagi rumah sewa saya. Rumah ni best. Saya sewakan dekat pekerja kontrak 2,000 sebulan. Jom. Okey. Sebenarnya untuk tahun 2021 ni saya akan run satu lagi bisnes baru. Bisnes makanan sebenarnya. Dan kita dah dapatkan satu rumah untuk buat office barulah, office untuk bisnes makanan ni. Tapi PKP
PKP, bisnes pun tak boleh nak jalan cantik. Macam-macam hal lah kan. Sekarang ni lockdown pula. Jadi kita hold dulu bisnes tu. Mungkin buat, mungkin tak buat. Jadi rumah yang ada ni saya sewakan dekat satu syarikat. Syarikat tu pula setuju bayar harga mahal. 2,000 dia bayar saya satu rumah ni. Jadi saya setujulah sewakan setahun. InsyaAllah nanti lepas tahun kalau kontrak dah habis, di rumah dia. Tu yang dah door masuk ya. Ni tu, nanti nampak. Tu door masuk dah. Tu dia. Okey. Bayang. Tu dia. Okey, itu office saya yang baru sebenarnya. Saya nak buat bisnes baru. InsyaAllah nak tambah lagi kita punya produk dalam bisnes lah. Tapi PKP faham-faham lah. Jadi saya pun tak tahu nak buat tak nak buat. Jadi rumah tu memang kita dah ambil, kita dah bayar deposit semua. Ada pula syarikat nak sewa dengan harga yang mahal. Kita lego lah. Lego 2,000 sebulan. Okey lah, best apa, dapat 2,000 sebulan. Okey, yang ini kita punya office lah sekarang. Tu office kita. Ramai dah tahu. Okey, jadi sekarang ni apa-apa aktiviti tentang admin, tentang office, kerja-kerja pengurusan syarikat dekat sinilah kita buat. Senang, dekat rumah saya. Lepas tu lebih selesa lebih selesa. Okey, jom kita masuk. Itulah sikit sebanyak saya sharekan atas permintaan netizen. Follower kita, supporters kita tanya nak tengok kita punya bisnes, macam perjalanan bisnes, apa yang kita buat. Ada banyak lagi saya tak tunjuk. Kita ada durian, kita ada ladang, kita ada kebun durian, banyak pokok dalam puluh pokok jugalah. Kita pun ada petai, pokok petai pun around dalam 40 pokok ada. Kita ada bisnes-bisnes lain, cuma tak perlu nak tunjuk lah ya. Saya melayankan apa yang supporters minta, jadi saya layankan sikit. Saya tunjuk yang setakat ada dekat Port Isen saja. Dekat tempat lain tu kita tak tunjuk lah. Okey, jom kita masuk. Assalamualaikum. Yang okey, apa yang best dekat sini, seperti dulu bahaya. Mangga tunjuk mangga ni. Mangga. Okey. Apa yang best dekat sini adalah matahari naik belah sana. Matahari naik belah sana dan turun belah sana. Okey, tengok panel yang panas. panel ni. Pak, jadinya sekarang jam dah pukul 3 petang. Nampak tak tu? 3 petang, 3:10 minit. Walaupun dah pukul 3 petang, masih tak ada shadow. Sebab apa? Matahari naik belah sana. Matahari straight, naik, turun. Dia naik belah sana, dia naik, dia turun. Jadinya sepanjang hari panel saya akan dapat tenaga irradian yang tinggi. Dan panel saya bukan 45 degree. Nampak tu? Bukan 45 degree. Dia mendatar dan condong sikit. Mendatar dan condong sikit sebab nak bagi bila kena air akan turun lah. Jadi saya hanya letak hanya besi saja. Railing saja. Jadi tak terlalu tinggi. Dia tak adalah sampai 45 degree. Jadi dia punya dia punya irradian tu sepanjang hari tu memang kuat. Jadi macam ni cara pasang yang bagus. Kalau saya pasang tak bumbung yang bumbung tu pun tak ada masalah sebab walaupun bumbung saya tu 45 degree, dia tetap dapat matahari yang cukup sebab matahari dia naik belah sana, dia turun belah sana. Kalau matahari naik belah depan, turun belah belakang, irradian dia lemah. Macam ni okey. Okey, jom kita cerita bab bateri. Panjang sangat dah video ni. Okey, alhamdulillah bayang. Okey, nampak tuan-tuan? Baru pukul 3 suku, bateri dah penuh. Bateri dah penuh. Macam ni. Okey, bateri dah penuh, nampak tu. Okey. Tu bateri dah penuh dah 60 volt, 60 volt. 60 volt tinggi, 60 volt. Bateri dah penuh. Jadi ni kalau setakat guna aircon ni memang terbaik ni, memang berjam-jam tahan. Jadi bil office ni tak tinggi manalah sebab saya guna solar Sebab tu irradian memainkan peranan penting. Bila irradian tu bagus, bateri pukul 12, pukul 1 tengah hari bateri dah penuh dah.
Lepas tu dah penuh. Akhirnya minyak tutup aircon. Kayang. Hari datang ke? Pasal tu kurang tu. Tahu. Dapat sale tu. Dapat sale tu. Okey, ini meja Hakim. Hakim, Amy, Anis, Akak Aziz, semuanya TKP ni kita banyak jual barang kat Shopee aja. Kan bagi tanya budak ni ada yang masuk office ke macam pasal banyak kurang tu? Ada yang ni ke? Ada yang ambil buku ke? Kena rekod. Okey, kita biarkan dulu sejuk. Nanti kita dah sejuk, kita cerita bab bateri. Okey, tuan-tuan dan puan, kita mulakan sesi pembelajaran yang dekat fokus kat sini. Ada banyak aspek tentang bateri untuk solar. Tetapi dalam video ni saya hanya akan sharekan, akan ajarkan kepada anda beberapa aspek saja tentang jenis bateri, jangka hayat, penggunaan, ketahanan fizikal, ketahanan tenaga, voltage, amp hour dan setting. Jenis bateri. Kebiasaannya bateri yang bagus di pasaran yang ramai rakyat Malaysia pakai atau dunia pakai dua jenis saja, iaitu AGM dan lithium. Ya. Lithium ada jenis-jenis lithium live ion, lithium live PO4. Di Malaysia ramai rakyat menggunakan bateri lithium jenis live PO4. Live PO4. Macam bateri yang saya pakai dekat rumah tadi tu, bateri biru. Tu live PO4 bateri lithium. Ni dua jenis bateri yang sesuai untuk solar, yang mempunyai ketahanan yang baik, mesra kesihatan, maksudnya tidak menjejaskan kesihatan kita insya-Allah, dan berbaloi untuk kita belilah. Jangka hayat. Ramai orang beli bateri sebab tengok harga. Salah Tuan-tuan, bila nak bangun solar, beli bateri jangan tengok harga. Yang abang rasa bergema buka pintu yang. Buka pintu. Tak apa. Gambar video okey tak? Okey. Bergema tak? Kurang gema kan? Kurang. Okey. Ramai orang beli, pengguna ni bila nak pasang solar, beli bateri murah. Bila bateri murah, cepat kong. Pakai setahun dah kong. Pakai setahun lebih, 2 tahun dah kong. Lepas tu salahkan bateri. Kata bateri tu tak tahan lama. Bateri tu membuatkan kos tinggi pasang solar. Sentiasa nak tukar baru. Salah. Tuan-tuan yang salah beli barang murah. Bila biasakan diri beli barang mahal. Bila kita nak pasang solar, biasakan diri beli barang-barang yang mahal, material yang harga dia mahal. Jangan beli material murah. Bila beli material murah, spek semua akan rendah. Jadi ketahanan dia kurang. Bila tuan-tuan beli bateri, jangan tengok pada harga, tapi tengok pada dia punya cycle. First tengok dia punya cycle. Ni, cycle. Cycle. Macam bateri kereta. Bateri kereta, kalau kereta tu selalu bawa jalan, selalu long distance, bawa jalan jauh, dalam setahun bateri dah rosak dah. Tapi kalau kereta yang jarang jalan, jalan jauh, dia mungkin drive hanya pergi kerja hari-hari digunakan untuk perjalanan yang dekat saja, bateri kereta tu lebih tahan lama. Mungkin 2 tahun, 3 tahun pun masih tak rosak lagi. Macam tu dekat bateri solar. Bila tuan-tuan beli bateri, kena tengok dia punya cycle. Cycle. Untuk AGM bateri biasanya cycle dia kurang 1000. Daripada info-info yang saya dapat, saya cari, saya baca, saya pun guna juga, tapi secara praktikal saya belum buat lagi sebab bateri saya belum ada yang rosak. Saya baru pasang setahun lebih lah, hampir 2 tahun, setahun lebih, tapi bateri belum rosak. Jadi saya tak ada keputusan, saya tak ada result praktikal. Saya hanya ada maklumat atau informasi tentang teori. Jadi ada teori, AGM bateri ni cycle dia dalam kurang 1000. Biasanya installer akan kira 700 cycle. Untuk lithium bateri
dia punya cycle around dalam 3,500 hingga 5,000. 3,500 hingga 5,000 cycle dia punya jangka hayat dia. Tapi untuk praktikal, biasa installer akan buat kiraan hanya 2,500 saja. Jadi kita ambil praktikal yang installer buat. Biasa installer pemasang solar akan buat kiraan 2,500 cycle saja. Walaupun lithium battery dia boleh pergi 3,500 hingga 5,000 cycle, tapi kita sebagai solar installer biasa kita akan kira 2,500 saja. Kiraannya senang. Andai kata apa itu cycle? Cycle ni maksud sekali cas penuh satu cycle. Sekali cas penuh, lepas tu guna habis satu cycle. Cas penuh lagi, guna habis dua cycle. Sekiranya satu hari satu cycle. Okey, satu hari satu cycle. Ya, kat sini ya. Kalkulator mana? Kalkulator phone sayang? Ni, okey. Sekiranya satu hari satu cycle. Kita ambil AGM battery. AGM battery 700 cycle bahagi 1 tahun 356 ke 65? 65. 365 hari setahun. Jadi bateri ni boleh tahan dalam 1.9 dalam 2 tahun. Jadi untuk bateri AGM dia boleh tahan dalam 2 tahun. Adakah selepas 2 tahun bateri AGM akan rosak? Belum tentu lagi. Untuk bateri AGM, kita walaupun cycle-nya dalam 1000, tapi kita ambil installer akan ambil 700 cycle saja. Sekiranya satu hari satu cycle, bateri solar untuk AGM bateri liquid boleh tahan dalam 2 tahun. Selepas 2 tahun akan rosak. Betul ke? Belum tentu lagi. Dia boleh tahan lebih 2 tahun. Nanti saya ceritakan. Okey, untuk bateri lithium. Bateri lithium walaupun pada teori dia punya cycle 3,500 hingga 5,000, solar installer akan nak kira 2,500 cycle sahaja. Kenapa jadi macam tu? Sebab solar installer tak mahu bagi harapan yang tinggi kepada pengguna atau customer. Sekiranya kita solar installer kata, bateri lithium ni life VO boleh tahan 3,500 cycle, boleh tahan 7 tahun. Sekali dia 4 tahun dah rosak. Siapa yang rasa-rasanya dipersalahkan? Mesti solar installer akan dipersalahkan. Janji 7 tahun, 4 tahun dah rosak. Nampak Jadi sebab tu solar installer akan kata bateri lithium boleh tahan dalam 2,500 cycle saja. Sebab kita tak nak customer overconfident. Nanti susah kita juga. Jadi kita kat sini semua saya rasa eloklah kita berpendapat lithium battery kita ambil 2,500 cycle. Jadi 2,500 cycle bahagi sekiranya satu hari satu cycle. Satu hari satu cycle bahagi 365 hari. Jadi dia boleh tahan 6.8 dalam 7 tahun lah. Dalam 7 tahun. Jadi bateri lithium life VO battery, lithium life VO 4 boleh tahan 7 tahun. Ini ikut teori. Saya baru pasang dalam setahun, jadi saya tak ada practical test. Result tak ada. Jadi teori saja. Ikut teori, tapi mana-mana yang dah pasang, dia punya jawapan ramainya positif lah. Okey. Tetapi video clear ya. Okey, tetapi walaupun 7,000 cycle bateri AGM dia tak boleh guna 100%. Kita cas penuh macam handphone. Okey, tuan-tuan cas handphone. Tuan-tuan cas handphone 100%. Tapi tuan-tuan boleh guna sampai mana? Sampai kosong kan? Sampai kosong, sampai bateri tu kong. Baru cas balik. Betul tak? Tapi bateri AGM tak boleh. Tuan-tuan boleh guna 50% saja, paling tinggi. Bateri AGM bila kita cas penuh, kita hanya boleh guna 50% saja daripada tenaga. Bateri AGM kita cas penuh tenaga dia, kita boleh guna 50% lagi. 50% lagi dia simpan dalam bateri. Sebab apa? Sebab untuk menjaga jangka hayat bateri tu.
Kalau bateri AGM, liquid battery, kita guna sampai 100% habiskan, bateri lebih cepat rosak. Jadi sistem dia memang macam tu. Jadi walaupun tuan-tuan beli AGM bateri, tuan-tuan boleh guna 50% saja. Lagi 50% dia akan simpan. Jadi dari sini kemungkinan bateri AGM dia boleh tahan sehingga 4 tahun. Nampak ya? Itu je ke tuan-tuan guna maksima 50%. Sekiranya tuan-tuan sayangkan bateri tu, nak bateri tu lagi tahan lama, mungkin tuan-tuan boleh guna 30% daripada tenaga dia. Tenaga maksimum yang boleh digunakan untuk bateri AGM 50%. Sekiranya dicas penuh. Tetapi jika tuan-tuan mahukan bateri tuan-tuan tahan lebih lama, tuan-tuan boleh guna hanya 30% saja, atau 20% saja, atau 25% saja. Jadi jangka hayat bateri lebih panjang. Tetapi bil tuan-tuan tidak dapatlah jimat yang maksimum. Sebab bila bateri, contohlah tuan-tuan guna 30% bateri AGM, selepas 30% tu tuan-tuan setting. Macam mana kita nak guna 30%? Kita kena setting dekat inverter. Tu tuan-tuan kena beli buku saya yang ni, ataupun tuan-tuan kena masuk kelas saya akan ajarkan macam mana setting. Yang itu rumit sikit. Solar mungkin tahulah, tapi tuan-tuan yang zero mungkin perlu cari gali ilmu lebih, atau jumpa saya, masuk kelas saya akan ajarkan insya-Allah. Jadi bila tuan-tuan setting 30%, bateri tu guna habis 30%, sistem solar akan auto switch ke TMB. Jadi tuan-tuan akan guna TMB balik. Jadi bil mungkin tidak sejimat mana, tetapi bateri boleh tahan, lebih panjang, jangka hayat lebih panjang. Saya harap tuan-tuan faham. Okey, tentang lithium LiPo. LiPo4 7 tahun dia boleh guna sehingga 90%, 90%. Ni kelebihan lithium LiPo4. Dia boleh guna sehingga 90%. Jadi tak ada penambahan tahun lah. Tetapi sekiranya tuan-tuan nakkan bateri lithium ni lebih tahan lama, lebih panjang, mungkin 10 tahun ke, kan? 10 tahun baru tukar bateri baru. Jadi tuan-tuan jangan guna 90%. Mungkin tuan-tuan boleh guna around dalam 70% atau 60%, macam tu lah. Semua tu boleh disetting dekat inverter. Saya lebih suka guna bateri lithium saya dalam 70%. Walaupun bateri lithium boleh pergi sehingga 90%. Bila kita cas penuh bateri lithium LiPo4, kita cas dia penuh, kita boleh guna tenaga bateri lithium LiPo4 ni sehingga 90%. 10% saja yang disimpan dalam bateri. Tetapi sekiranya kita tuan-tuan dan perempuan nak bateri tu lebih tahan lama, tuan-tuan gunalah 70% atau 60% saja daripada tenaga dia. Jadi bateri lebih tahan lama. Okey, faham Jadi ini adalah tips macam mana nak buat bateri lebih tahan lama. Lebih lama tahan bateri tuan-tuan, bila tuan-tuan kurang maksima dia punya penjimatan. Tapi kalau tuan-tuan gunakan bateri tu maksima, AGM tuan-tuan guna sampai 50%, lithium tuan-tuan guna sampai 90% maksima, bateri kurang tahan lama, jangka hayat dia kurang, tetapi penjimatan bil tu sangat maksima. Okey, kita dah cover 3 tajuk sekali. Kita dah cover jenis bateri, jangka hayat, peratus penggunaan. Sekarang kita akan masuk lagi 1, 2, 3, 4, 5 tajuk. Sebelum tu tuan-tuan dan perempuan, kalau boleh kalau ada iklan, minta tolong jangan skip iklan, sebab iklan tu bayar kita. Kita share ilmu kepada tuan-tuan, tuan-tuan bantu kita untuk dapatkan income daripada media sosial. Kalau iklan tu lama-lama sangat, tuan-tuan pergilah buat air dulu ke, pergi toilet ke, biar semayang dulu ke, kan? Buat biskut ke, masak snack ke, makan dulu, kan? Alright, sekarang kita akan masuk tentang tajuk ketahanan fizikal. Untuk bateri, ketahanan dia kebiasaannya sehingga 50 darjah Celsius panas. 50 darjah Celsius. 50 darjah Celsius kepanasan. Sekiranya dalam ruang kawasan tu
Kalau tuan-tuan pasang dekat luar rumah, bawah bumbung, ataupun tuan-tuan pasang dalam kawasan bilik, dalam bilik, selagi kepanasannya kurang 50 darjah Celsius, bateri masih boleh tahan. Kebanyakan kes bateri meletup, bateri rosak disebabkan oleh kepanasan melampau. Pertama, macam mana boleh jadi panas tu? Bila kita guna bateri, bila kita guna load, load tinggi. Load tinggi. Bila load tinggi, kita guna aircon, kita guna water heater, kita guna macam-macam. Bila load tinggi, bateri akan panas. Ya, akan lebih cepat panas. Keduanya, faktor cuaca. Cuaca dekat luar. Bila cuaca panas, dia akan mempengaruhi bateri juga. Ketiga, ruang bilik. Ruang bilik tu, adakah ruang bilik tu ada ventilation fan ke, ada return air ke? Sebaiknya untuk bateri solar, kalau kita nak bateri tahan lama, nak elakkan daripada rosak atau meletup, pastikan kena pasang ventilation fan. Bermaksud dalam bilik tu ada ruang untuk udara luar, angin luar masuk ke dalam, dan ada satu kipas ventilation fan ataupun exhaust fan untuk sedut udara panas dalam ruang bilik tu keluar. Jadi kawasan ruang bilik tu sentiasa nyaman saja untuk kesihatan bateri. Itu cara dia. Jangan pastikan tempat yang bila macam mana kita nak kira 50%. Tuan-tuan bukan kira pada cuaca saja pada ruang bilik, tuan-tuan kena kira pada load juga. Bila apa load yang tuan-tuan guna, load tu besar, ditambah lagi dengan cuaca, ditambah dengan ruang bilik, tengok ada ruang udara ke, ada ventilation fan ke, semua tu mesti kurang 50%. InsyaAllah bateri tak akan meletup. Untuk AGM, untuk bateri AGM Live PO4, bateri AGM ni dia lebih tahan daripada Live PO4. Live PO4 ni dia sensitif sangat. Sekiranya tuan-tuan, anda semua ingin menggunakan bateri Live PO4, penting sangat ruang bilik mesti pengudaraannya bagus. Mesti bermaksud ada satu lubang untuk udara luar masuk ke dalam bilik, dan ada satu kipas exhaust fan untuk menyedut udara panas dalam bilik keluar. Baru tuan-tuan boleh pasang bateri ni Live PO4. Macam tu juga bateri yang ni AGM. Cuma AGM ni dia lebih tahan lasak. Live PO4 dia ada sensor. Dia guna ni. Dia guna apa nama dia? BMS ni. BMS, Battery Management System. Sekiranya tuan-tuan ingin memasang menggunakan bateri Live PO4, mesti menggunakan BMS. Dekat BMS ni dia ada apa? Balancer. Dia ada sensor. Balancer tu dia nak balancekan setiap bateri tu akan dapat cas yang stabil. Kalau dia tak stabil, inverter akan auto shutdown. Rumah tuan-tuan akan black out. Okay? Dia leceh sikit. Dia ni yang dekat apa? Kira bangsawan punya lah. Dia mengada-ngada nak layan lebih sikit. Kalau tuan-tuan tak arif, tak ada kurang ilmu tentang ilmu lithium, jangan pakai bateri ni. Pakailah bateri ni. Bateri senang. Bateri ni AGM. Okey, bateri AGM ni senang je. Plug and play. Pasang, pakai. Bateri AGM ni tuan-tuan tak perlu nak setting macam-macam. Tuan-tuan just plug and play sahaja. Pasang terus pakai. Dia tak ada masalah, tak banyak gagam. Dia anak yang baik. Orang yang baik dia ni. Senang. Tapi yang Live PO4 ni cerewet sikit. Dia ni kira artis juga lah. Dia maintenance dia tinggi, kendak dia tinggi. Dia punya taste dia tu lain macam. Jadi kalau tuan-tuan nak pakai bateri Live PO4 ni, first tuan-tuan kena arif tentang BMS. BMS ni, tuan-tuan boleh beli buku saya yang terbaru. Buku ni tak ada ajar, tapi tuan-tuan kena beli buku saya yang terbaru, buku solar terbaru. Buku nombor 5, tajuk dia Advanced Plus. Kena buat pre-order dulu, boleh call nombor di bawah. InsyaAllah siap cetak kat kilang, kita akan post lah. Lepas tu
dia ada dekat BMS ni dia ada sensor, heat sensor heat sensor untuk panas. Bila sensor detect bateri tu panas saja, overheat, automatic sistem akan shut down, rumah akan black out, pening kepala tuan. Nanti lepas tu kalau tak panas setting pening kepala. Lepas tu BMS ni dia ada balancer. Balancer ni dia akan setting. So bila panel solar tu charge bateri, balancer ni akan agih-agihkan charge tu, dia akan agih-agihkan voltage tu dekat semua bateri sama rata supaya bateri dapat seimbang. Dia punya charge tu seimbang. Andai kata balancer ni tak function, salah satu bateri je drop, semua bateri akan effect. Salah satu bateri drop, inverter akan black out, akan shut down, black out semua rumah. Lepas tu tuan nak on balik tak boleh. Kalau tak tahu setting memang tak boleh on. Balancer AGM tak ada masalah, senang je. Okey, lepas tu daripada segi jumlah pula. Tahanan kurang tenaga. Okey, daripada segi jumlah dia, kalau kita nak pakai sistem 12 volt. Kita padam pula padam dulu. Ni AGM, ini Live PO4. Kalau tuan-tuan guna sistem 12 volt, AGM ni hanya satu biji bateri saja. Satu biji dah cukup. Live PO4 tak. Kalau tuan-tuan mahu guna sistem 12 volt, tuan-tuan perlu guna 4 biji. Sebab tu dia kena ada BMS, dia kena ada balancer, supaya balancer ni boleh balancekan semua 4 biji ni dapat charge sama rata. Kalau tuan-tuan guna sistem 24 volt, tuan-tuan kena guna bateri ni 2 biji paling sikit. Kalau AGM ni paling sikit tuan-tuan perlu guna 2 biji aja, paling sikit kalau 24 volt. Tapi kalau Live PO4, kalau tuan-tuan nak guna sistem 24 volt, paling sikit tuan-tuan kena ada 8 bateri. Tak cantik 8 tu macam ni. 8. Okey, 8 bateri. Sekiranya tuan-tuan nak guna sistem 48 volt, bateri AGM paling sikit tuan-tuan pada 4 bateri sahaja. Clear ya? Nombor 2.5. Okey, kasi clear, tekan tu, jangan kabur. Tapi Live PO4 bateri, kalau tuan-tuan nak guna untuk sistem 48 volt, tuan-tuan mesti kena ada 16 biji bateri. Sebab tu dia kena ada balancer. Berbala ke tuan-tuan, dia boleh tahan 7 tahun, ini tahan 2 tahun. Ini boleh guna 90%, ini AGM boleh guna 50% je. Berbala lah dengan dia punya kehendak dia tu, cerewet dia tu. Jadi tuan-tuan fikirlah nak guna yang mana. Macam saya suka guna Live PO4, dia cerewet, banyak hal. Setting dia kadang-kadang kalau tak betul setting dia lagi. Tapi saya suka guna sebab dia lebih tahan, jangka hayat dia lebih senang. Biar macam iPhone lah, ini Android lah. Senang cerita. Saya pakai iPhone, saya pakai Note 20 Ultra, saya pakai iPhone 12. Lebih mudah guna Note 20 Ultra. Samsung guna Android senang, buat kerja senang, semua senang. Tapi saya suka guna iPhone sebab ada kelebihan dia. Macam sekarang video yang tuan-tuan tengok video ni diambil guna iPhone 12 Pro Max. Ni Live PO4 ni macam iPhone. Banyak cerewet, macam-macam hal, susah nak faham, complicated, tapi seronok pakai dia. Tuan-tuan beli iPhone, pakai iPhone. InsyaAllah tuan-tuan dah sekali dah pakai iPhone, tuan-tuan tak nak pakai iPhone lain dah. Itu pengalaman saya. Okey, saya dah cover tentang ketahanan fizikal, dah cover ketahanan tenaga. Okey, voltage dah cover. Setting dah cover. Okey, satu lagi, ketahanan tenaga ya. Dekat yang nampak last ketahanan tenaga. Kita ada 2 tajuk lagi. Saya tak perasan ni kan satu tajuk. Ketahanan tenaga dengan M hour,
ketahanan tenaga. Macam mana kita nak bagi bateri tu tenaga dia lebih panjang? Tuan-tuan kena pastikan bilik tu tak panas. Bila bilik yang tempat kita simpan bateri tu tak panas, tenaga bateri lebih tahan lama, lebih panjang. Macam rumah saya, bilik bateri saya tu memang akan ada akan dia supply aircon dari luar. Kalau tuan-tuan tengok rumah saya yang biasa follow saya, tahu kan keadaan rumah saya macam mana. Jadi bila saya buka aircon, saya onkan aircon 2.5 horsepower atau 5 horsepower dekat ruang tamu rumah saya tu. Bilik store tempat saya simpan bateri lithium, saya buka pintu sliding tu sikit supaya angin sejuk, supaya udara sejuk aircon daripada ruang tamu boleh masuk ke bilik bateri. Jadi bila bilik bateri tu sejuk dengan aircon, percayalah, saya dah buat praktikal, bateri lebih tahan lama. Bateri saya tahan sehingga 24 jam. Tetapi macam mana saya boleh kena bil RM20, RM30? Siapa yang follow saya lama, yang tengok setiap video saya memang tahu kan, setiap bulan saya akan buat review berapa bil elektrik saya. Buka pintu ni bergema. Ramai siapa yang follow saya mesti dah tahu dah. Setiap bulan saya akan buat review tentang bil elektrik saya. Biasanya RM23, bulan ni RM30. Tak lebih 40 RM20 lebih ke RM30, tak lebih 40 lah. Selepas saya upgrade ke 8 kW, tak lebih 40. Kenapa ada RM30-40 tu? Okey, sebab macam ni. Bila waktu malam, tenaga ni saya dah cover. Ni saya dah cover pastikan bilik tu sejuk ataupun tidak panas, atau ada udara aircon masuk, sejuk aircon masuk. InsyaAllah tenaga bateri lebih panjang. Macam mana rumah saya tu, saya pakai solar. Saya kata solar saya 24 jam. Solar saya boleh cover kalau bulan tu tak ada hujan, tak ada mendung, panas, ya kan? Solar saya boleh cover 24 jam. InsyaAllah, biasa macam tu hari-hari. Tapi macam mana boleh kena bil RM23? First, pertama, lampu. Lampu saya guna TNB. Lampu saya, kenapa saya letak lampu TNB? Sebab saya tak sengaja, masa saya buat solar tu, saya cuai buat kerja, saya terlupa. Saya tak perasan seket lampu tu tak masuk solar, masuk TNB. Jadi saya boleh adjust sebenarnya, tapi saya malas kan, saya malas nak buat. Lampu pun bil tak tinggi mana. Jadi sebabkan malas tu saya biarkan. Jadi bil lampu tu yang kena kira dekat bil TNB. Satu, ada lampu guna solar, tapi ada lampu guna TNB. Jadi itu yang kena adjust bil TNB. Okey, nombor 2, aircon. Dari jam 11 pagi sampai 2 PM guna 100% solar, cover untuk rumah saya, aircon semua. Daripada dalam pukul 12.30 PM hari-hari. Dalam pukul 12.30 PM, 12.30 tengah hari-hari, bateri saya dah full charge. 100%, 58 volt lithium. Setiap hari 12.30 memang dah full charge 58 volt. Tak ada masalah. Kita akan ambil kira balik pukul 2. Dari pukul 2 PM, saya punya anak-anak saya, keluarga saya biasanya akan buka aircon, akan on aircon sampai petang. Jadi daripada pukul 2 PM sampai pukul 4 PM ataupun pukul 3.30 lah, 3.30. Biasa 3.30. Yang biasa kita tutup aircon pukul 3.30 kan? 3.30 pukul 4 lah kan? 3.30 lah. Sampai 30 PM. Daripada 2 PM sampai 30 PM ni, dia akan guna solar plus bateri. Pukul 2 petang, irradian dah makin lemah. Saya punya aircon akan guna solar plus bateri. Maksudnya solar dengan bateri combine. Solar dekat atas bumbung dah tak mampu. Mungkin biasanya dah tak, insya-Allah tak mampu nak support aircon yang kuat. Dengan luar panas lagi, aircon tu akan run, kompresor akan run.
Jadi panel solar tak mampu nak tanggung 100%, dia akan ambil tenaga bateri dah penuh tu untuk bantu sehingga 3.30 petang. Jadi bila berlaku macam ni, saya punya tenaga bateri akan mula drop, akan mula turun. Dari 58 dia akan turun. Yang buat nombor 2 dia nampak semua ni baru nak delete. Padam. Nombor 2 padam, nampak? Nampak. Okay, netizen. Kalau tuan-tuan tak sempat nak tengok, pause dulu tengok, lepas tu play balik, okey? Okey, selepas tu pukul 3.30 PM saya offkan aircon sampai pukul 5 PM saya offkan aircon pukul 3.30 petang sehingga 5.30 petang. Dia akan tenaga elektrik saya akan guna 100% solar semula. 100% solar. Bateri akan mula cas semula. Tapi tidak sekuat macam voltage bateri cas pada pukul 11 pagi sampai 2 petang. Tak sekuat macam tu. Pada pukul 5 petang tu bateri akan cas semula sampai pukul 7 malam. Tapi tak sekuat mana. Pada 7 malam, pada jam 7 malam, bateri saya tadi asal dia 58 volt waktu pukul 12.30 tengah hari. Pada pukul 7 malam dia akan drop ke 52 volt. Dia akan drop 6 volt. Pukul 7 malam biasa dia akan drop sampai 52 volt. Okey, yang sini bab penting. Kenapa bil saya boleh kena, walaupun saya guna solar 24 jam, kenapa bil saya boleh kena ada RM23, RM30 sebulan? Ini bab penting. Pukul 7 malam bateri saya dah tinggal 52 volt. Saya guna bateri 48 volt 400 Ah untuk inverter nombor 1. Bateri kita yang dekat luar tu, saya ada 2 inverter ya. Kalau tuan-tuan tengok biasa follow saya, tahu saya ada 2 inverter rumah saya, ada 2 set bateri. Yang MP tu ya. Ya. Lampu tu. Okey. Kejap. Mana kalkulator ni? Ada tak? Ada. Okey. Yang nombor 2 tu dia 230 volt kali 400 Ah juga tu 92,000 bahagi 1,092 90,000 volt hour. Okey. Yang nombor 2 volt 48 volt 400 Ah. 48 volt. Betul lah 48 volt. 48 volt. Bukan ni 230 Ah. Saya silap. 230 bateri tu 230 Ah. Lepas tu kali 2 sebab dia 8 biji. Kali 2 460 kali 48 volt. Oh, 22080. 22080. Berapa S tadi yang? Okey, jadi 2 bateri lah. Bateri 2 bateri ni nanti saya akan ajarkan tajuk yang ni. Ni M hour AH. Boleh masuk lagi. Jadi saya guna 2 bateri. Inverter nombor 2. Bateri ni tak pernah penuh. Bateri inverter nombor 2 ni dekat ruang tamu saya, kalau perasan warna putih biru brand APP. Bateri tak pernah penuh. Sebab apa tak pernah penuh?
sebab panel tu sikit. Panel tu 2 kilowatt saja. Bateri tak boleh cover. Panel tu 2 kilowatt saja, bateri tak boleh cover. Jadi tak pernah penuh bateri tu. Kecuali kalau saya pergi bercuti keluarga saya 2-3 hari, saya balik baru ada penuh. Jadi inverter nombor 2 ni dia tetap bergantung dengan bateri inverter nombor 1. Memang tak pernah penuh waktu malam ni memang biasa tak cukup lah. Okey. Pada jam 7 malam, dekat yang clear, nampak jangan kabut tekan pada jam 7 malam saya akan on aircon. On aircon. Bila on aircon, bila kompresor aircon run, aircon saya M dia sehingga 9 hampir 10 ya. Satu biji tu 2.5 horsepower. Bila saya on, dia akan tarik current sehingga 9 ke 10 Bateri tak boleh cover. Sebab apa bateri tak boleh cover? Sebab bateri bila on aircon, bateri saya dah lah tinggal 52 volt. Bila tinggal 52 volt, bila saya onkan aircon, bateri ni akan cepat drain. Dia akan drop, dia akan drain. Sebab saya setting bateri saya 50 volt. Saya setting. Maksud 50 volt ni around dalam 80% lah. Dalam 80% ke 70% macam tu. 70 ke 80% penggunaan tenaga. Jadi bila bateri solar saya dah drop ke 50 volt, automatic TMB akan switch on. Bermaksud solar ni akan cut off. Dia akan auto switch ke TMB. TMB akan take over sebab bateri dah, voltage bateri tu dah drop. Saya setting 50 volt 50 volt minimum, maksima. Dia drop maksima 50 volt. Maksudnya bila bateri solar saya dah drop ke 50 volt, automatic bateri akan cut off. Sistem solar inverter akan auto change, akan auto switch ke TMB. TMB akan take over, bateri tu akan standby saja. Jadi bila pasang aircon, bila saya pasang aircon 2.5 horsepower, bateri daripada 52 volt dia akan cepat drain. Dia akan drop kurang dari 50 volt. Bila dia drop 50 volt, TMB akan take over. Nampak? TMB akan take over dalam 1 ke 2 jam. Masa ni lah saya kena bayar bil TMB. Nampak Saya kena bayar bil TMB untuk dua. Satu untuk lampu dan dua untuk aircon. Bila jadi macam ni, bila pasang aircon, bateri tu drop kurang dari 50 volt. Dia drop sehingga kurang 50 volt, TMB akan auto switch. Sistem solar inverter akan auto switch ke TMB. Jadi bila masuk TMB, saya bukan kena bayar aircon saja bil. Saya kena bayar untuk aircon, untuk TV, untuk lampu, untuk komputer, untuk petik ais, untuk apa lagi untuk cas handphone. Semua kena bayar. Bil dah mula jalan balik sebab bateri solar dah drop kurang 50 volt. Jadi seberjalan TMB. Macam mana? Okey, sekarang dah betul TMB kan? Macam mana dia nak jadi 24 jam solar? Wah, cikgu kata, Cik Rizal kata rumah pakai solar 24 jam, tapi masuk TMB. Okey, macam ni. Bila aircon AC kompresor cut off. Okey. Bila aircon punya kompresor ni dia cut off selepas 2 jam, 1 jam ke 2 jam, dia dah sejuk, dia dah dapat suhu yang saya set 25 darjah Celsius untuk ruang bilik tu. Aircon kompresor akan cut off ataupun aircon akan drop daripada 9 volt, dia akan turun sampai 1 volt, 2 volt. Daripada 9 aircon punya load daripada 9 dia akan turun sehingga 2 atau 1 maintain. Ataupun bila dah 100% cut off, akan jadi kosong. Jadi bila aircon kompresor ni dah cut off sebab suhu bilik dah capai 25 darjah Celsius, ni bateri ni dia akan naik balik ke 52 volt. Nampak tak? Ini teori tak masuk akal.
Tuan-tuan belajar dekat sekolah, tuan-tuan pergi belajar kat mana pun, teori tak masuk akal. Tapi praktikal dia macam ni. Selepas bila aircon tu dah cut off, bateri ni akan naik 51 volt atau 52 volt, dia akan naik balik. Bila bateri ni naik aja over 50 volt, bila kompresor aircon dah cut off, bateri solar dia akan naik balik 51 volt atau 52 volt. Senang cerita, bateri solar ni akan naik melebihi 50 volt. Nampak ya? Naik melebihi 50 volt. Solar akan on semula. Nampak? Solar ni akan on balik. Inverter saya akan auto switch, akan cut PMB dan auto switch ke sistem solar balik ke bateri. Sehingga jam kalau bateri tu banyak, sehingga jam 7 AM atau 8 AM. Tapi kalau mungkin mendung, bateri tak cukup cas, kadang-kadang pada pukul 5 pagi sistem solar tu akan auto switch ke TNB balik. Jadi macam tu cara bateri ni berperanan, bateri berfungsi. Yang rasa sampai tak mesej abang? Netizen boleh faham tak? InsyaAllah boleh. Boleh okey. Saya cuba sampaikan cara mudah, cara yang sesimpel yang boleh tuan-tuan faham. Harap tuan-tuan faham lah Kalau tuan-tuan tak faham, jangan call saya Jangan call saya, jangan WhatsApp saya pasal ni. Minta maaf, saya sibuk, tak dapat nak layan. Kalau tuan-tuan call saya atau WhatsApp saya tentang bisnes, atau tuan-tuan nak beli buku ke, tuan-tuan nak minta saya pasangkan solar di rumah tuan-tuan ke, okey. Kalau tuan-tuan nak minta saya pasangkan solar di rumah tuan-tuan, boleh call nombor di bawah. Tapi kalau tuan-tuan call saya disebabkan nak tanya hal ni, minta maaf, saya tak dapat nak layan, saya sibuk. Jadi tuan-tuan boleh fahamkan, cuba fahamkan ni, ataupun beli buku ni. Beli buku dekat Lazada, dekat Shopee, dekat Lazada, dekat Mudah.my. Shopee, Lazada, Mudah.my dah jual, atau nombor di bawah di WhatsApp. Harga RM210 hingga RM250. Harga dia RM210 hingga RM250. Okey, habis. Soal habis tentang tenaga, ketahanan tenaga. Habis. Jadi kita akan masuk bab akhir, M hour. Kita masuk tajuk akhir iaitu M hour, AH. Apa itu M hour? M hour ni adalah ketahanan sesuatu bateri. Contoh, banyak saya dah ajar dalam ni. Tuan-tuan kalau tahu lebih, sila beli buku saya ni. Jangan kedekut sangat duit. Tuan-tuan beli buku ni, insya-Allah tuan-tuan boleh jimatkan bil. Beli buku ni, baca, fahamkan. Lepas tu carilah part time apa-apa, buat kerja part time ke, online business ke apa ke, cari modal, pasang solar. Jadi jangan suka sangat orang hantar makanan depan pintu. Kalau nak makanan, pergilah cari, bawa motor pergi cek rezeki. Jangan suka sangat tunggu orang hantar makanan depan pintu. Tak bagus. Okey, jadi ilmu dah ada, modul pun dah ada, sila beli untuk memajukan diri sendiri. Dekat YouTube ni sekadar tak adalah penuh ni tuan-tuan akan dapat beberapa ilmu penting saja. Yang lebih penting ada dalam buku dan kena masuk kelas. Apa itu AH? AH ni adalah M hour. AH ni adalah M hour. M hour ni adalah berapa lama barang elektrik tu kita boleh pakai. Contoh, ni solar dia. Ni video. Ni kipas ni. Kipas ni. Ni table fan. Stand fan. Okey, contohnya stand fan ni kalau kita nampak kat sini 58 watt, nampak tu? Tu kat sini tu. 58 watt. Berapa volt? Berapa volt dia tulis tu? Ada nampak tak berapa volt? 240 volt, nampak tu? Ni 240 volt, 50 Hz, 58 watt. Jadi berapa M? Berapa M? Senang je. Kipas tu 58 watt, 240 volt.
bahagikan. ...58 watt bahagi 240 volt bersamaan 0.24 M. Clear ya? Bersamaan 0.24 M. Jadi kita nak pakai bateri kipas ni, kita nak pakai bateri berapa jam? Okey, contohnya kita pakai bateri. Dekat bateri, bila tuan beli bateri, dia ada volt, ada EH. Biasanya 12 volt, 6 volt, kalau 12 volt tu 100 EH. Kalau 100 EH tu dia punya tenaga kurang panjang. Ada tu 12 volt 200 EH, lebih panjang tenaga dia. Ada tu 12 volt 250 EH. Ada tu 12 volt 280 EH. Jadi bila tuan-tuan beli bateri, tuan-tuan kena tengok dia punya EH. Makin tinggi EH, makin mahal harga bateri tu. Tetapi makin tinggi EH, makin panjang dia punya apa? Dia punya masa, tenaga yang kita boleh guna. Okey, sekarang ni kipas tu 0.24 AM. Jadi kita guna 2 biji bateri. Perumpamaan 2 biji bateri. 3 biji lah, 3 biji. 12 volt 100 EH. Uh, 12 volt 200 EH, 12 volt 300 EH. Okey. Jadi macam mana kita nak kira dia punya M hour? Kira dia senang je. Kalau kita guna bateri tak mahu macam ni. Macam ni tuan-tuan susah nak faham. Saya akan ajar teknik yang tuan-tuan mudah nak faham. Mudah nak faham. Saya nak guna bateri 12 volt 12 volt 100 EH. Bermaksud perlu guna 1 unit bateri. Bateri tu 12 volt 100 EH, perlu guna 1 unit bateri untuk dapatkan 12 volt punya sistem. Lepas tu saya nak guna sistem 24 volt. Inverter pun kena upgrade guna inverter 24 volt. Saya guna, kalau tuan-tuan tak faham, ini susah sikit nak faham. Tapi kalau tuan-tuan faham, bagus. Sekiranya tuan-tuan tak faham, anda tak faham, sila beli buku ni. Saya dah ajarkan semua dalam ni. Dah ajar dah. Yang tentang bateri, tentang EH ni semua dah ajar dalam ni. Tu bateri tu EH. Banyaklah. Belilah tuan-tuan kena belilah. Okey. 24 volt 100 EH. Jika tuan-tuan nak gunakan sistem 24 volt, kalau tuan-tuan tengok saya punya video yang semalam, tajuk dia tentang inverter. Install solar installation technique inverter. Saya dah ajarkan dalam keadaan mana kita perlu guna sistem 12 volt, dalam keadaan mana kita perlu guna sistem 24 volt, dalam keadaan mana kita perlu guna sistem 48 volt. Saya takkan terangkan lagi dekat sini. Tuan-tuan kena tengok balik video yang semalam, yang sebelum ni. Video ni saya masukkan yang sebelum video ni, tentang solar installation technique, tajuk inverter specification dia tajuk dia semalam. Inverter lah. Tengok video tu sampai habis, tuan-tuan akan faham. Jadi saya akan terus sambung saja. Sebab video ni pun dah sedia maklum memang panjang. Saya tak nak panjangkan lagi video ni. Jadi tuan-tuan tengok yang video semalam tu untuk faham yang tajuk sekarang ni.
Jadi ada barang elektrik kita perlu gunakan 12 volt 1 Ah. Ada barang elektrik kita guna 24 volt. Ada barang elektrik kita kena guna 48 volt. Kalau barang elektrik yang untuk 48 volt kita guna sistem 12 volt, dia tak boleh berfungsi sebab tak cukup power. Jadi sekiranya kita mahu guna sistem 24 volt 1 Ah, kita kena guna 2 unit bateri series. Ni series. 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 Ni tak adalah, ni sebiji dia tak adalah kan. Sebiji tak adalah. Series. Sekiranya kita mahu gunakan sistem 48 volt 100 Ah, kita mesti guna minima paling sikit 4 unit bateri series. Series. Nak tahu apa series, apa parallel, apa series parallel, kena beli buku yang saya tulis. Okey, jadi pengiraan dia adalah 12 volt kali 100 Ah sama dengan 1200. Okey, azan sekejap ibu. 1200 watt hour. Okey, berhenti dulu azan, kita sambung balik. Kita sambung balik tuan-tuan dan puan. Tadi azan, kita kena menghormati azan Alhamdulillah sebagai umat Islam kita kena menghormati azan. Okey, untuk nombor 2, voltage volt kali M dia akan jadi watt. Voltage kali Ah M hour dia akan jadi watt hour. Nanti kita terangkan. Jadi 24 volt kali 1 Ah ada 2 biji bateri sama dengan 2400 watt hour. watt hour. Dan nombor 3, 48 volt kali 100 Ah. Yang ni 48 volt kali 100 Ah guna 4 biji bateri 4800 watt hour. 4800 watt hour. Okey. Kita walaupun kita dapat jumlah total, kita tak boleh ambil jumlah total. Sekarang kita tengok bateri apa yang kita guna. Saya lebih suka guna bateri lithium. Lithium. Jadi lithium dia boleh pakai sehingga 90%. Jadi kita akan try pakai maksima 1200 watt hour. Kita pakai 90%, jadi tolak 10% lah. Tolak 10%. Kita boleh pakai 1080 saja. Kira ya? Kita boleh pakai 12 volt 1080 watt hour saja. Untuk sistem 24 volt 2400. 24 volt kita tolak 10%. Kita pakai 90% saja tenaga bateri, 10% simpan. Boleh pakai 2160. Untuk sistem 24 volt kita boleh pakai 2160 watt hour saja. Untuk sistem 48 volt tak cantik cantik lawan sikit. 48 volt 4800 watt hour tolak 10%. 4320. 48 volt 4320 watt hour. Jadi watt hour ni menentukan berapa jam kipas ni, nampak kipas dia? Berapa jam kipas 58 watt
boleh berfungsi secara terus tanpa stop-stop. Tekan dia punya nombor 3 tu, dia jalan je, pusing je. Okey, cara dia 12 volt 1080, clear ya? Bahagi 58 watt. Ni 58 watt kipas ni tadi, 58 watt bahagi 58 watt, 18 jam, 18.6 18 jam. Jadi dia boleh jalan dalam 18 jam tanpa berhenti. Jadi kita gunakan bateri, sebiji bateri 12 volt 100 Ah. Onkan kipas ni nombor 3. Dia boleh jalan, dia boleh berfungsi, dia boleh berpusing sehingga 18 jam tanpa henti. Jika kita guna sistem 24 volt pula, berapa tu? 2160 watt hour bahagi 58 volt. Clear yang? Nampak? 37 jam. Kipas ni dia boleh berfungsi selama 32 jam tanpa henti menggunakan 2 biji bateri 12 volt 100 Ah. 37 jam. 37 jam tanpa henti Alright, nombor 3 4320 watt hour bahagi 58 watt sama dengan 74 jam. Okey. Sekarang pastinya, insya-Allah pastinya anda telah lebih faham apa itu watt hour pada bateri. hour, apa itu ni, amp hour pada bateri. Sekiranya tuan-tuan menggunakan untuk kipas, untuk sebiji kipas ni 58 watt, tuan-tuan menggunakan bateri 12 volt 100 Ah, tuan-tuan boleh menggunakan 18 jam kipas tanpa henti. Sekiranya tuan-tuan menggunakan sistem 24 volt, tuan-tuan boleh guna 37 jam. Sekiranya tuan-tuan menggunakan sistem 48 volt atau 4 biji bateri 12 volt 100 Ah, tuan-tuan boleh menggunakan kipas tanpa henti selama 74 jam. Alright, terima kasih kerana menonton. Sila like page kita Mahmud Engineering Sdn Bhd di Facebook. Sila subscribe channel kita Mahmud Engineering Sdn Bhd. Sila beli buku kita, boleh call di bawah ataupun boleh beli di Lazada, di Shopee, di Mudah.my. Terima kasih penonton, semoga memberi manfaat. Sila sharekan video ni kepada rakan-rakan anda atau kenalan anda. Semoga sama-sama kita boleh belajar dan memanfaatkan ilmunya. Saya Muhammad Aziz Al-Aziman. Saya pengarah syarikat Mahmud Engineering Malaysia Sdn Bhd. Saya antara penulis buku elektrik dan solar yang terbaik di Asia Tenggara. Setakat ini saya telah menghasilkan 5 buah buku. Saya pakar elektrik, saya pakar solar Malaysia terbaik. Assalamualaikum.